اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤثر، Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Mutaffifin daripada juzuk ke-30. Kita berhenti sampai ayat yang ke-6. Surah Al-Mutaffifin ni dia intipatinya ialah cerita tentang hari akhirat. Sebab itu ada sebahagian ulama ahli tafsir mengatakan surah ni adalah surah Makkiyah. Sebab biasa surah Makkiyah ialah dia banyak menceritakan ataupun fokus kepada tentang hari akhirat, tentang hari pembalasan. Jadi surah Al-Mutaffifin secara umum menceritakan tentang punca manusia tidak beriman kepada Allah, punca manusia melakukan dosa. Termasuklah dosa yang kecil, tapi kesannya adalah, akibatnya adalah besar, iaitu mutaffifin, mengurangkan hak orang. Bila hak dia nak cukup, sempurna, tapi hak orang dia kurangkan. Banyak mana dikurangkan? Hanya sedikit saja. Tawfif dalam bahasa Arab ni macam zarrah, terlalu kecil. Jadi kalau dia ambil hak orang walaupun kecil, itu pun dah satu kesalahan yang besar, sehingga Allah bagi amaran wailun. Maka kalau ambil yang besar, kesalahannya lagi besar. Dan Allah bagi tahu punca dosa ni, sebenarnya punca semua dosa lah, tapi antara banyak-banyak dosa ialah sikap suka menuntut hak dia tapi tidak memberi hak orang yang sepatut dia beri. Jadi punca semua tu adalah ala yazunnu ulaika annahum mab'usun, sebab mereka tidak yakin kepada hari kebangkitan. Mereka tidak yakin bahawa mereka tu adalah mab'usun, akan dibangkitkan. Liyaumin azim, pada hari yang sangat agung, sangat besar, yang mana hari itu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua manusia, tidak ada yang terkecuali. Daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, sehinggalah Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, semuanya akan berdiri di hadapan Rabbil Alamin dalam keadaan berbogel, tidak berkasut, tidak berselipar, dan tidak dalam keadaan tidak bersunat. Kita berhenti setakat tu kan. Jadi kesimpulan dan pengajaran daripada ayat 1 sampai 6 ialah Allah nak bagi tahu punca segala masalah, punca segala dosa, punca segala maksiat ialah manusia tidak percaya kepada hari akhirat. Bila tak percaya, manusia akan buat apa saja, sama ada dosa kecil ke, dosa besar ke, halal ke, haram, semua dia sapu. Jadi hari ini Allah terangkan lagi akibat tidak percaya pada hari akhirat, akibat melakukan dosa dan maksiat. Apa akibatnya? Kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya. Kalla ni, kalla dalam bahasa Arab ataupun dalam Al-Quran ada dua maksud. Pertama, makna dia haqqan.
Haqqan makna dia benarlah. Yang kedua kalimah rad'in wa zajrin. Kita akan banyak jumpa ni perkataan kalla dalam Al-Quran. Jadi bila kalla ada dua maksud. Pertama, haqqan. Apa makna haqqan? Benarlah. Okey, kalau makna haqqan, terjemahan ayat ni ialah sekali-kali tidak. Kalla, benarlah. Benarlah, sesungguhnya kitab orang-orang yang berdosa lafi sijjin. Itu terjemahan mengikut makna yang pertama. Kalla, benarlah, sesungguhnya kitab orang-orang yang berdosa lafi sijjin. Yang kedua, kalla makna dia kalimah rad'in wa zajrin. Iaitu satu perkataan, kalimah satu perkataan, rad'in yang diguna untuk menempelak. Untuk memberi amaran. Kalla satu kalimah yang digunakan rad'in untuk menempelak dan juga memberi amaran dan juga nak menafikan apa yang sebelum ayat ni. Nak menempelak dan nak memberi amaran terhadap apa? Apa yang mereka lakukan sebelum ayat ni. Apa dia? Iaitu mereka mutaffifin. Bila mereka mengambil hak orang, mereka tak memberi hak orang dan minta hak mereka disempurnakan, maka Allah kata sekali-kali tidak. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Ataupun sebelum ayat ni juga ialah Allah menceritakan bahawa mereka, punca mereka mutaffifin ialah mereka tidak percaya pada hari akhirat. Maka Allah kata kalla, sekali-kali tidak. Jangan begitu. Jangan kamu tidak percaya pada hari akhirat. Jangan begitu. Jangan kamu tidak percaya pada hari akhirat. Jadi yang mana betul ni? Dua-dua betul. Kita nak terjemah kalla makna dia hak pun betul. Kita nak terjemah kalla makna dia kalimah rad'in wa zajrin pun betul. Maksud dia lebih kurang. Okey. Sekali-kali tidak. Jangan begitu. Ataupun benarlah. Sesungguhnya kitab al-fujjar. Kitab al-fujjar, orang-orang yang berdosa. Al-fujjar, orang-orang yang berdosa. Jamaah mufrad dia fajir. Kalau seorang fajirun, orang yang buat maksiat ataupun orang yang berdosa. Kalau jamak dia, plural dia fujjar. Fujjar ataupun fajarah. Fajaratun. Di bahasa Arab ni, kalau kadang-kadang perkataan tu mufrad, satu mufrad tu kadang-kadang dia datang jamak dia dalam 2-3 bentuk. Fajir, ada jamak dia fujar, ada juga jamak dia fajarah. Sama seperti apa ni? Kafir. Kafir mana seorang kafir. Seorang yang ingkar. Jamak dia apa dia? Fujar ni kalau pattern dia, kalau belajar bahasa Arab lah, fujar pattern dia apa dia? Pattern dia ialah fu'alun. Fu'alun. Kalau fajarah, pattern dia fa'alah. Pattern ni makna dia huruf ni, bilangan huruf sama dengan fu'al. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan huruf sama. Yang kedua, baris sama. Huruf pertama baris depan. Huruf pertama baris depan. Huruf kedua baris atas dan sabdu. Huruf kedua baris atas dan sabdu. Huruf ketiga baris mati. Huruf akhir tak penting, iaitu mengikut kedudukan perkataan di dalam jumlah. Ini sama juga. Fajarah, pattern dia fa'alah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bilangan huruf 4. Barisnya sama. Huruf pertama baris atas, kedua baris atas, ketiga baris atas. Okey? Jadi fujar sama juga dengan perkataan
Kafir, kalau satu kafir, kalau ramai, cuba buat pattern fu'al. Kufar. Kita selalu jumpakan kufaru Makkah. Kufar. Tapi kafir ada juga dijamak dalam perkataan pattern dia fa'alah. Apa dia? Kafarah. Kafarah. Dan semua ni ada dalam Quran. Fujar ada, seperti ayat ni. Fajarah pun ada. Kufar pun ada. Kafarah pun ada. Contoh fajarah dan kafarah dalam surah Abasa. Ayat 42. Ulaika humul kafaratul fajarah. Allah kata ulaika, itulah mereka yang kafarah, jamak kepada kafir, itulah mereka yang kufur kepada Allah, dan al-fajarah, orang-orang yang berdosa kepada Allah. Boleh? Itulah keunikan bahasa Arab. Allah perbagaikan perkataan dan bahasa dalam Al-Quran, nak menunjukkan juga bahawa Al-Quran adalah kaya bahasa. Dan Al-Quran adalah bahasa yang paling sesuai. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling sesuai untuk diturunkan Al-Quran dengannya. Okey. Jadi sesungguhnya kitab orang-orang yang berdosa. Siapa ni? Bila Allah sebut orang yang berdosa, yang pertama, umum. Siapa saja berdosa. Siapa saja berdosa. Yang kedua, dia umum tetapi lebih khusus kepada yang disebut sebelum ni. Apa yang disebut sebelum ni? Mutaffifin. Mutaffifin tu yang mengurangkan timbangan bila dia timbang untuk orang. Dan bila dia beli, dia minta disempurnakan, dicukupkan timbangan. Dia mutaffifin tu termasuk fujar. Ataupun juga yang sebelum ni Allah sebut apa? Yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, maka dia fujar. Siapa-siapa yang tak percaya pada hari kebangkitan, pada hari akhirat, dia adalah fujar. Okey? Apa yang Allah nak beritahu ni? Kitab ataupun rekod amalan orang-orang yang berdosa lafi sijin. Pasti dalam sijin. Lafi sijin. Apa makna sijin? Sijin ni banyak mana? Sijin banyak mana? Asal dari segi bahasa ialah makanun dayyikun. Makanun dayyikun. Apa? Tempat sempit. Jadi sijin dari segi bahasa ialah makna makanun dayyik, tempat yang sempit. Sebab itulah penjara di dalam bahasa Arab apa nama dia? Penjara. Kerana Nabi ada sebut satu hadis, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Apa perkataan tu? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah sijnu al-mu'min. Dunia adalah penjara kepada orang yang beriman. Jadi sijnu tu asalnya makna tempat yang sempit. Maka sebab itulah penjara dalam bahasa Arab dia panggil sijnu. Kenapa? Sebab penjara tu tempat yang sempit. Tidak ada penjara yang luas. Kalau luas tak dipanggil penjara. Okey.
Apa maksud ni hadis Nabi yang mengatakan dunia adalah penjara orang beriman? Bila maksud penjara makna sempit, terbatas, tidak banyak benda yang tidak bebas. Maksudnya ialah orang beriman di dunia ni banyak pantang larangnya, banyak ujian dan cabarannya, tidak bebas melakukan apa saja. Nak buat benda haram tak boleh. Jadi seolah macam dalam penjara. Adapun orang kafir, wa jannatu al-kafir. Tetapi dunia terbalik pula. Bagi orang kafir dia ada seumpama syurga. Apa makna syurga? Bila syurga, masuk syurga kita boleh buat apa? Apa-apa saja. Bebas, tidak ada pantang larang. Apa saja kita terfikir kita boleh buat kan? Maka begitulah bagi orang kafir, dunia ni macam syurga mereka. Mereka buat apa saja ikut kebebasan hawa nafsu mereka. Okey. Ada satu kisah Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia adalah qadi Al-Qudat, ataupun ketua kepada qadi-qadi di Mesir ketika itu. Jadi jawatannya tinggi, ulama dan ada jawatan yang tinggi. Maka dia oleh kerana ada kedudukan, pakaian dia pun cantik, yang ada nilai, ada harga, kenderaannya pun cantik. Jadi satu masa dia lalu di tengah bandar Kahirah ataupun Kairo, dan di situ ada seorang Yahudi yang sedang menjual minyak. Makna Yahudi yang miskin lah. Bila dia menjual minyak, pakaiannya kotor, mukanya berminyak. Dan orang Yahudi itu tahu hadis ni. Orang Yahudi tahu ni hadis Nabi ni. Dunia penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Maka dia pun tahan Ibn Hajar Al-Asqalani yang ketika itu ketua kepada qadi di Mesir. Dalam keadaan kemewahannya, dengan pengiringnya, dengan pakaian cantiknya. Maka Yahudi bertanya kepada Ibn Hajar Al-Asqalani, aku nak tanya kamu, Nabi kamu berkata, dunia penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Aku ni orang kafir, tapi keadaan aku dengan kamu macam tak selari dengan hadis Nabi. Kamu hidup dalam kesenangan. Aku pula yang tak beriman ni hidup dalam kesusahan. Macam aku pula dalam penjara, kamu pula dalam syurga. Tengok orang Yahudi walaupun dia kafir, tapi dia tahu juga hadis Nabi dan dia faham, tapi dia salah faham. Maka apa jawab Ibn Hajar Al-Asqalani? Apa jawapan dia? Ada orang Islam duduk dalam kesenangan, kemewahan, tapi Nabi kata penjara bagi orang beriman. Macam mana duduk dalam kesenangan? Apa jawapannya? Jawapan Ibn Hajar Al-Asqalani ialah, dia kata bagi kami ni walaupun hidup senang, walaupun kami hidup senang, tapi masih banyak lagi benda yang kami tak boleh buat. Jadi seumpama bila kesenangan yang kami dapat rasa kat dunia ni dibanding dengan kesenangan yang sepatut kami dapat di syurga, maka dunia ni macam penjara. Kami senang, tapi bila dibanding dalam syurga yang semua kami boleh buat, maka kesenangan kami di dunia hanya macam penjara. Dan kamu pula, walaupun kamu kafir tapi kamu hidup susah. Kamu hidup susah tu sebenarnya bila dibanding dengan kehidupan akhirat, macamlah dunia, syurga bagi kamu di dunia. Sebab apa? Di akhirat besok, kamu duduk dalam api, makan buah zakum, minum air panas yang mendidih, pakai baju daripada api. Tiba-tiba kamu kat dunia ni, walaupun miskin, tapi boleh makan, boleh hirup udara nyaman, boleh bernikah, boleh kahwin. Bila dibanding dengan neraka, dunia ni bagi kamu seumpama syurga. Maka orang Yahudi faham, dia pun mengucap 2 kalimah syahadat, masuk Islam. Boleh ha?
Okey, jadi sijin makna dia pertama tempat yang sempit. Yang kedua, wadin fi jahannam. Satu lembah dalam neraka Jahannam. Sijin pendapat kedua iaitu satu lembah dalam neraka Jahannam. Yang ketiga, sijin ialah tempat rekod amalan orang-orang kafir disimpan. Tempat rekod amalan nak terjemah apa ni? Satu dalam bahasa Melayu, tempat rekod amalan. Tak, kitab ni, kitab orang yang berdosa disimpan di satu tempat yang namanya sijin. Nama tempat. Tempat rekod amalan orang-orang berdosa. Di mana ni? Tempatnya di mana? Di bumi lapis ke-7. Makna bumi ada berapa lapis? 7 kan? Dia paling bawah sekali. Kalau bumi ni 7 lapis, ni sijin. Paling bawah. Dan di sinilah tempat neraka. Di sini dah neraka. Neraka ni paling bawah, bumi paling bawah, maka syurga pula langit paling atas. Okey. Ada dalil tak? Ada dalil ni. Yang nombor 3, dalam satu hadis sahih daripada Al-Bara' bin Azib. Hadis ni panjang, cerita tentang roh. Bila roh dicabut, ke mana roh itu? Saya ringkaskan. Nabi bersabda dalam hadis ni, bila roh orang beriman dicabut, maka dikafankan dengan kain kafan daripada syurga yang sangat wangi, kemudian dibawa oleh para malaikat menuju ke langit. Dan semua penduduk di langit, iaitu para malaikat, merasa kagum dengan kewangian roh orang beriman. Sehingga mereka bertanya, roh siapa ini? Sangat-sangat wangi. Kemudian dibawa ke lapis kedua, ketiga, keempat, sampailah ke-7. Kemudian roh orang beriman dicatat dalam Illiyin. Ada ayat seterusnya. Kalau roh orang beriman diletak ataupun dicatatkan satu tempat yang bernama Illiyin, yang paling tinggi. Kemudian kalau roh orang tak beriman, bila dicabut dengan cara yang kasar dan menyakitkan, kemudian diletak dalam kain kafan yang sangat busuk dan sangat buruk rupanya, kemudian dibawa ke langit, tapi pintu langit tak dibuka. Kemudian roh orang yang tak beriman tu terus dicampak ni ke langit ke-7 yang paling bawah sekali, dan tempat ni nama dia sijin. Okey? Apa dia? Lapisan bumi. Anda sebut langit. Kalau sijin di lapisan bumi yang ke-7 yang paling bawah. Ini tempat disimpan rekod amalan orang yang tak beriman, orang kafir. Illiyin, tempat simpan rekod amalan orang beriman, iaitu di langit yang paling tinggi, langit yang pertama. Okey? Jadi sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Rekod amalan orang kafir pun tempat letak pun paling hina, paling bawah. Kalau buku tu letak kat tapak kaki dah hina, ini bukan tapak kaki dah, lagi bawah, lagi dalam. Bumi paling bawah. Jadi satu penghinaan kepada mereka. Okey. Kemudian Allah nak beritahu sijin ni menakutkan. Wa ma adraka ma sijin? Allah bertanya. Dan tahukah kamu apa itu sijin? Tahukah kamu apa itu sijin? Soalan ni macam biasalah kita dah banyak jumpa kan. Bila Allah nak bagi tahu sesuatu, caranya Allah nak bagi tahu benda tu besar, benda tu hebat, sama ada hebat sangat menyeronokkan ataupun hebat tapi menakutkan.
Kalau menakutkan, contoh Al-Qari'atu, Allah tanya, Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adra kamal qari'ah. La yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Jadi soalan tu bukan Allah nak jawapan daripada kita, sebab Allah tahu, kita tak tahu. Sebab ini urusan ghaib. Nabi Muhammad pun tak tahu. Jadi Allah nak beritahu, tapi dalam cara bertanya soalan supaya kita yang mentadabbur Al-Quran menghayati dan fokus dan ada rasa gerun kepada apa yang Allah nak beritahu. Jadi Allah tanya, tahukah kamu apakah itu sijil? Kamu tahu tak? Kemudian Allah kata, kitabun, iaitu kitab marqum, iaitu kitabun marqum. Okey, sekarang marqum pula apa makna dia? Marqum makna dia daripada perkataan ar-raqmu. Ar-raqmu. Ar-raqmu makna apa? Nombor ataupun tanda. Kan? Rakam. Orang Arab kalau nak tanya rakam telefon, apa dia? Nombor telefon. Ma raqmu hatif. Apa nombor telefon? Jadi rakam tu sebenar daripada perkataan nombor ataupun angka. 1, 2, 3, itu dia panggil ar-raqmu dalam bahasa Arab. Jadi kalau marqum makna apa yang ditanda, apa yang dicatat. Jadi makna kitab marqum ialah kitab yang ditanda dan tandanya sangat jelas, sebagaimana jelasnya nombor ataupun angka. Angka jelas. Bila orang kita tulis satu, semua orang tahu. Semua orang tahu, jelas. Orang tak kata, ini apa ni, apa makna dia? Orang tak akan tanya. Sebab setiap angka, bagi setiap bangsa, amat jelas. Nombor 3, orang tak tanya dah, apa dia dah. Jadi Allah nak bagi tahu kitab marqum makna dia, kitab itu tertulis dengan tanda yang sangat jelas. Dan dia tak akan diubah, tak akan ditambah, tak akan dikurangkan. Kalau kita buat dosa banyak tu, sekian, dicatat pun sekian sama. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Dan tidak ada satu pun yang terlupa ataupun terlepas pandang. Jadi kalau kita faham, kitab marqum dah menakutkan. Sebab apa? Kitab yang menulis rekod amalan manusia sangat detail dan tepat. Daripada kita mula balik sampailah kita mati. Apa saja yang kita lakukan dosa dan kita tak bertaubat, semua ada kat situ. Sebagaimana Allah sebut dalam kitab dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi kan, orang-orang kafir akan terkejut bila melihat kitabnya. Ayat berapa ni? Wa wadi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, kan? Lepas tu wa yaquluna, tak jumpa surah Al-Kahfi 40 ke 30 lebih kurang gitulah. Wa wadi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadirah wala yazlimu
Rabbuka. Ayat berapa? Surah Al-Kahfi ayat 49. Ayat 49 surah Al-Kahfi menghuraikan makna kitabun marqum. Kitabun marqum. Cuba kita tadabbur. Wa wudi'al kitab. Kitab apa ni? Kitabun marqum. Dibentangkan kitab. Fatarah, maka kamu pun melihat al-mujrimin. Mujrimin siapa ni? Al-fujjar ni. Mujrimin, al-fujjar, al-kafiru, al-fasiqun, al-musyrikun, al-yahud wan nasara semua masuk ni. Termasuklah orang Islam yang banyak dosa ni. Bila engkau melihat orang-orang yang berdosa di akhirat besok, musyfiqin dalam keadaan takut. Takut apa ni? Mimma fihi, apa yang dalam kitab. Kat dunia manusia tak takut pada apa yang dia buat. Tapi dia takut pada apa? Takut pada benda yang menakutkan seperti hantu, harimau, kalajengking, perompak, COVID-19, vaksin kan. Tapi di akhirat besok apa yang dia takut? Semua tu tak ada dah. Hantu ke, harimau ke, binatang bahaya ke, COVID, semua tak ada. Yang dia takut apa? Yang dia buat sendiri, perbuatannya. Bila mereka lihat kitab tersebut, musyfiqin, mereka takut, risau dari apa yang ada dalam kitab. Kitab apa? Kitabun marqum. Rekod amalan dia sendiri. Kemudian lepas takut, apa kata orang mujrimin? Wa yaquluna, mereka berkata, ya wailatana. Alangkah celakanya, wail. Kalau kat dunia orang menyumpah orang memaki orang, celakalah kamu. Tapi di akhirat semua manusia menyumpah dan memaki diri sendiri. Ya wailatana, celakanya kami malihazal kitab. Apa jenis kitab ni? La yughadiru saghirah, tidak meninggal apa saja yang kecil, walaupun sebesar zarrah, wala kabirah, apatah lagi dosa yang besar, illa ahsaha, kecuali dia ahsaha. Ahsaha lebih kurang pada marqum. Ahsaha lebih kurang pada marqum, mencatatnya. Ahsaha mana mencatat dengan detail. Lebih kurang marqum. Marqum makna ditanda. Setiap amalannya ditanda dan tak mungkin ditambah ataupun dikurang ataupun diubah. Jadi orang-orang mujrimin menyumpah, menyesal dengan mengatakan celakanya kami. Celakanya kitab ni. Apa jenis kitab ni? Langsung tak tinggal segala kesalahan kami walaupun sebesar zarah. Dan kami telah lupa pun sebab dilakukan masa mula-mula balik contohnya. Tapi masih tercatat dalam kitab marqum. Kemudian Allah kata lagi, wa wajadu ma amilu. Mereka mendapati apa yang mereka lakukan semuanya hadir. Semuanya ada. Tak ada satu pun yang terlepas ataupun dah ditulis ataupun terpadam. Tak ada. Semua hadir. Itu juga makna marqum. Dan Allah kata wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi seseorang pun. Maknanya kalau dia buat dosa sebesar zarah, balasannya pun sama. Tak mungkin dia buat dosa satu, Allah balas dua. Okey? Okey, sekarang mungkin kita tertanya-tanya kan. Sebenarnya Allah tanya, wama adraka mas sijjin? Apakah itu sijjin? Lepas tu Allah bagi tahu kitab marqum. Kitab yang tercatat. Kitab yang yang terrekam, yang ada nombor ataupun ada tanda. Adakah kitab marqum ini jawapan kepada soalan wama adraka mas sijjin? Bukan. Jawapannya bukan. Habis mana jawapannya? Allah bertanya, wama adraka mas sijjin? Apakah itu sijjin? Mana jawapannya? Jawapannya Allah tak sebut. Allah tak sebut. Tapi kita dah boleh faham sijjin tu daripada huraian tadi. Sama ada tempat yang sempit ataupun tempat neraka yang paling bawah, iaitu bumi yang ketujuh. Okey? Jadi nak huraian panjang tentang kitab marqum boleh ambil daripada ayat surah Al-Kahfi ayat 49. Kemudian Allah beritahu, wailun, celakalah. Wailun ni kita dah bagi tahu kan ada dua makna. Wailun ada dua maksud. Pertama, satu kalimah
yang digunakan oleh orang Arab untuk mencela ataupun untuk menggambarkan kecelakaan dan kebinasaan. Jadi satu perkataan digunakan untuk mencela ataupun menggambarkan satu kecelakaan atau kebinasaan. Yang kedua, wailun makna dia wadi fi jahannam, satu lembah dalam neraka jahannam. Contoh macam ayat fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Celaka macam mana? Iaitu mereka ada satu tempat khas dalam neraka. Apa nama dia? Wailun. Tapi pendapat wailun adalah lembah dalam neraka itu pendapat yang lemah, tidak ada dalil. Yang paling sahih, yang paling kuat, wailun apa makna? Satu perkataan yang digunakan untuk memberi amaran ataupun ancaman. Okey? Wailun, celakalah. Tapi kita nak tahu perkataan tu berat, besar ataupun kecil saja. Macam mana kita nak tahu? Perkataan wailun tu bahaya macam mana? Tengok siapa yang berkata. Kalau Allah yang berkata, makna wailun tu satu celaka-celaka yang paling besar lah. Sebab yang berkata Rabbul Alamin. Tapi kalau wailun manusia berkata, mungkin tak berat. Kalau wailun budak yang berkata, tak ada apa. Jadi kita akan rasa gerun dengan perkataan wailun bila kita tahu yang berkata itu adalah Rabbul Alamin. Okey, Allah kata celaka. Siapa yang celaka ni? Siapa yang binasa ni? Siapa ni? Yauma izin, pada hari itu, lil mukazzibin, bagi orang-orang yang berdusta. Berdusta. Berdusta apa ni? Apa yang mereka dusta? Banyak kan? Banyak. Tapi Allah nak begitu, semua dusta-dusta yang banyak tu puncanya satu je. Punca apa dia? Iaitu allazina, orang-orang yang yukazzibuna, mereka tengok Allah sebut dalam bentuk, kalau belajar bahasa Arab lah, yukazzibun ni fi'il apa? Ada belajar bahasa Arab? Ada. Fi'il apa ni? Yukazzibun. Fi'il mudhari'. Apa tanda dia? Tak, itu makna dia. Tanda fi'il mudhari' apa dah? Ada ya kat depan. Kan? Tengok. Bahasa Arab, Al-Quran, Allah tak akan guna perkataan sembrono. Bila guna fi'il mudhari' ada maksud. Bila guna fi'il madhi ada maksud dia. Jadi Allah kata, celaka bagi pendusta. Pendusta mana ni? Yang mereka mendustakan, terjemah apa? Kalau fi'il mudhari'? Sentiasa. Sentiasa. Mereka mendustakan, sentiasa mendustakan, biyaumiddin, dengan hari pembalasan. Okey, hari pembalasan. Ad-din. Ad-din ni apa makna? Ad-din makna dia? Agama kan? Agama. Tapi di situ kenapa tak sebut agama? Hari ad-din. Hari agama. Kenapa? Apa dia? Situ terjemah pembalasan. Tapi bila ditanya apa makna din, agama. Kita baca dalam surah Fatihah Maliki, raja kepada hari. Kenapa tak terjemah raja kepada hari agama? Apa kaitan? Kan perkataan sama, ad-din ada di terjemah agama, ada di terjemah. Apa kaitan hari pembalasan dengan agama? Perkataan sama. Kalau perkataan sama, makna sepatutnya makna sama. Hari bukan untuk
Yalah, kenapa ada ketika din diterjemah agama? Soalan saya, apa kaitan agama dengan hari pembalasan sehingga digunakan perkataan yang sama? Apa dah? Dia ada satu hadis, Nabi kata, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu tadin, ini fi'il mudhari', sebagaimana kamu tadin beragama, begitulah kamu tudan, kamu akan dibalas. Perkataan yang sama. Mula-mula terjemah apa? Sebagaimana kamu beragama kat dunia, begitulah kamu akan dibalas. Kalau kamu beragama yang betul, kamu dibalas dengan yang betul. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu, agama tu, din tu makna apa? Buat apa saja mesti ada balasan. Kalau kita faham perkataan din ni, kita akan rajin beramal. Kenapa? Din makna dia beramal dan mesti ada balasan. Kita mana lebih suka perkataan apa ni? Perkataan kerja dengan sukarela. Mana lebih suka? Pasal apa kerja lebih suka? Dapat gaji. Sukarela? Jadi sebenarnya Allah nak kita buat sesuatu dalam keadaan suka dan berlomba. Allah guna perkataan din. Apa makna din? Kerjalah. Din ialah bila kamu beramal soleh, mesti ada balasan. Tapi orang tak yakin yang Allah cakap. Boleh faham? Manusia tak yakin ni. Bahkan kalau kita kerja 10 hari, gaji berapa hari? Kerja 10 hari, gaji berapa hari? 10 hari lah. Kerja sebulan, gaji? Kerja setahun, gaji? Tapi kalau beragama dengan Allah, 1 hari, gaji? Alah, berapa lama? Berapa lama? Tidak ada had, selama-lama. Bukan makna kita beramal kat dunia 50 tahun, kita pun dibalas syurga 50 tahun sahaja. Tak. Itu kerja dengan manusia. Tapi ad-din kerja dengan Allah. Balasannya pasti tak sama. Kan? Sebab Allah pemilik langit dan bumi. Takkan nak bagi gaji, kerja 10 hari, gaji 10 hari. Itu manusia. Boleh faham? Okey. Dan ada satu lagi perkataan. Yang sama tapi baris lain. Ad-dainu. Pernah dengar? Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin. Wahai orang beriman, bila kamu berhutang dengan dainin. Dain, hutang. Din, agama ataupun hari pembalasan. Okey, soalan pula. Apa kaitan hutang dengan agama? Ataupun hutang dengan pembalasan? Hutang kena bayar. Jadi seolah bila kita beragama ataupun beramal, Allah akan bayar. Mesti akan bayar. Seumpama hutang. Boleh faham? Okey. Jadi Allah kata, wailun, celakalah kepada siapa ni? Pendusta. Pendusta apa ni? Ya Allah, pendusta hari. Kalau berdusta pada Rasul, celaka tak? Kalau dusta kepada Allah, lagi celaka. Tapi di sini Allah tak kata dusta pada Allah. Allah tak kata dusta pada Rasul. Kenapa? Kenapa? Jadi seolah topik hari akhirat tu satu yang benar besar. Macam lebih besar daripada beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kenapa? Jatuh pada individu? Tapi setiap individu akan menanggung dosa sendiri. Dia tak akan tanggung dosa orang. Faham soalan kan? Faham soalan? Patut tak jawab. Tak, soalan dia Allah kata celaka kepada pendusta. Pendusta apa ni? Pendusta hari pembalasan. Kenapa Allah tak kata celaka kepada orang yang mendustakan Allah ataupun mendustakan Rasul? Tapi sebaliknya Allah kata
celaka orang yang mendustakan hari akhirat. Contohlah, kalau dia tak percaya pada hari akhirat, tapi saya percaya pada Allah aja. Saya percaya pada Rasul. Akhirat saya tak percaya. Mungkin tak? Ha? Mungkin ke? Apa dia? Tak mungkin tak dia percaya pada Allah dan Rasul tapi tak percaya pada hari akhirat? Mungkin tak? Mustahil. Sebab yang bawa cerita hari akhirat ni siapa? Yang tukar sampai cerita akhirat ni siapa? Bila dia mengingkari hari akhirat, mana dia mengingkari tukar Tuhan. Tuhan yang bawa cerita akhirat. Nabi Muhammad yang tukar sampaikan. Betul tak? Bila tak beriman dengan hari akhirat, tak beriman dengan Allah dan Rasul. Bukan 2, 3, 4 sekali semua. 5 in 1. Dia juga tak beriman dengan Al-Quran. Kenapa? Sebab cerita akhirat semua ada dalam Quran. Tolak satu je, mana tolak semua sekali. Sebab tu orang Yahudi percaya tak pada Allah. Tapi iman dia tak terpakai. Kan? Sebab apa? Dia tak percaya pada hari akhirat. Orang musyrikin Mekah percaya tak Allah pencipta langit. Tapi bila mati dia masuk neraka tak? Kekal tak? Kenapa kekal? Dia beriman dengan Allah. Sebab dia tak beriman dengan hari. Bila tak beriman dengan hari akhirat, sebenarnya tak percaya pada Allah. Sebab Allah yang bawa cerita tu. Kan? Saya bawa cerita kan? Orang tak percaya pada cerita yang saya bawa. Sebenarnya dia tak percaya pada siapa? Tak. Saya buat cerita. Kemudian pelajar kata, Ustaz, saya tak percayalah cerita Ustaz ni. Dia kata tak percaya pada cerita. Sebenarnya dia tak percaya pada siapa? Saya lah. Sebab saya tukar sampai. Dan semua umat-umat dahulu yang tak beriman, puncanya apa? Tak beriman dengan hari akhirat. Cuba tengok surah Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Wa ma adrah kamal Haqqah. Kemudian Allah kata apa? Kazzabat Samudu wa Adun bil Qari'ah. Okey, surah Al-Haqqah ayat 3 ke? 4. Tengok Allah kata apa? Al-Haqqah itu cerita hari akhirat. Al-Haqqah adalah satu perkara yang pasti berlaku, satu perkara yang benar. Al-Haqqah daripada Al-Haqq. Kemudian Allah tanya, "Wa ma adraka mal Haqqah?" Tahukah kamu apakah itu Al-Haqqah? Lepas tu Allah kata apa? Kazzabat Samudu wa Adun bil Qari'ah. Telah berdusta kaum Samud dan kaum Ad dengan Qari'ah. Apa makna Qari'ah? Hari pembalasan. Qari'ah ni salah satu nama hari kiamat. Dalam surah apa? Al-Qari'ah. Kan? Al-Qari'atu wa mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Tengok, lepas ayat ni Allah kata apa? Kaum Samud dibinasakan. Kaum Ad dibinasakan dengan angin dan sebagainya. Puncanya apa? Tak percaya pada Allah. Tak kata mereka dustakan Allah. Sebab bila tak percaya pada hari akhirat, sebenar dia juga mendustakan. Subhanallah. Semua orang buat maksiat puncanya tak percaya pada hari akhirat. Sebab itulah punca ramai manusia buat maksiat walaupun dia hafal Al-Quran. Kan? Walaupun dia belajar agama. Sebab apa? Keyakinan pada hari akhirat tak masuk kat sini. Dalam kepala dia dunia, kepuasan, keseronokan. Maka ada hijab untuk yakin kepada hari akhirat. Anak-anak kita kan berjam-jam main game. Sebab apa? Tak dapat duit pun, tak kenyang ke? Betul tak? Kalau dia main game 5 jam lepas tu kenyang. Okey, kita pun jimat kos kan? Tapi tak kenyang. Lepas tu bila nak duit minta kat kita kan? Kenapa dia main? Sebab dia tak percaya pada hari akhirat. Kita cakap apa pun dia takkan dengar. Jadi semua punca di sini. Kenapa anak-anak remaja, bahkan orang tua pun banyak tak taat pada Allah, banyak buat maksiat. Puncanya di sini. Kenapa mereka tak beriman dengan hari akhirat? Apa punca tu? Sebab tak beriman dengan hari akhirat.
sehingga mereka banyak buang masa. Apa punca? Yelah, apa yang menyebabkan dia jadi macam tu? Ha? Tak dapat ilmu. Ilmu apa? Kenapa dia tak dapat? Kenapa dia tak dapat ilmu tentang hari akhirat, keyakinan kepada hari akhirat? Kenapa dia tak dapat? Kenapa tak didedahkan? Kan mereka belajar sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti. Kadang-kadang belajar agama pun, kadang-kadang tahfiz Quran. Kenapa? Kan mereka belajar. Dunia? Kenapa jadi macam tu? Kenapa dia tak faham? Sebab sistem pendidikan kita, sama ada sekolah kebahasaan ke, menengah ke, sekolah tahfiz ke, sekolah Arab ke, sekolah agama, targetnya apa dah? Nak lulus peperiksaan. Nak lulus peperiksaan sebab nak CJ. Nak CJ sebab nak bekerja. Betul tak? Bila target pendidikan untuk dapat CJ dan bekerja untuk dapat dunia, masuk dunia, cerita akhirat langsung tak ada. Kalau ada cerita pun tak masuk sekali seminggu. Betul tak? Dia tak masuk sebab targetnya lain. Lepas tu ada orang tua kan, sampai ketua main golf kan, tapi tak ada masa nak kelas tadabbur. Punca ni, dia didik daripada kecil dia. Tadika lagi. Belajar untuk apa? Jadi askar. Kan? Belajar untuk apa? Jadi doktor. Semua bukan salah. Tapi sangat tidak tepat bila kita tak letak target belajar untuk mendapat syurga. Bila target nak dapat syurga, kebetulan ada kemahiran dalam bidang perubatan. Okey, masuk jadi doktor. Tapi target bukan doktor. Target nak jadi ahli syurga, tapi ada kemahiran dalam bidang engineering. Silakan, tak ada masalah. Jangan lari daripada target. Sebab tu Allah kata apa? Alhaakumu at-takasur hatta zurtumul. Tengok Allah ingatkan. Telah melalaikan kamu takasur. Apa makna takasur? Banyak apa ni? Target dunia lah. Nak banyak harta, nak rumah besar, nak banyak kereta kan. Nak anak berjaya, takasur. Ini matlamat dia dunia, takasur. Telah melalaikan. Melalaikan daripada apa? Ni. Yaumiddin. Walaupun mulut baca Malik Yaumiddin 17 kali sehari, tapi tak masuk, sekadar baca je. Betul kan? Sebab itulah bila dapat dunia pula, kesannya apa? Kedekut, cinta dunia. Berkira. Sampai bila ni manusia sedar bahawa banyak harta, banyak pangkat tidak memberi faedah. Sampai bila? Bila mati. Betul. Sebab itulah Nabi kata orang yang cerdik siapa? Orang yang paling cerdik. Saya bagi soalan. Siapa paling cerdik? Jawapan dia A. SPM 9A. 15A. Tak apalah 15. 18 tu mungkin 5 tahun sekali kot. B. Tokoh korporat kan. C. PM ataupun menteri. D. Doktor pakar. E. Selalu ingat mati. Siapa paling cerdik? Kalau subjek ni dia ajar daripada tahun 1. Kan tahun 1 lagi.
masuk dalam kepala anak-anak. Pilih yang mana paling cerdik ni? Oh, berjaya tak? Tapi yang dimasuk dalam kepala anak-anak daripada kecil lagi kan? SPM 15A. Assalamualaikum. Sebab itulah, baru ni SPM kan, ada satu saya keluar, lepas subuh terus saya keluar. Ramai budak-budak kat sekolah. Saya kata, apa ni lepas subuh? Rupa-rupanya SPM. Dia sanggup bangun sebelum subuh sebab ada subjek mungkin pukul 8. Tapi lepas subuh dah pergi. Sebab apa? Targetnya 15A. Kalau target selalu ingat lepas mati, dia bukan masa SPM dia bangun awal. Kan? Saya tiap hari, mak bapak, anak semua, kalau targetnya di sini. Boleh faham? Nah, saya nak ingatkan satu hadis Nabi. Al-Kayyisu. Dimasuk dalam kepala anak-anak ni. Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Maksudnya apa? Al-Kayyisu apa? Orang yang paling cerdik. Kayyisu al-aqil, orang yang berakal. Ni, orang yang berakal bukan SPM 15, bukan tokoh keperak, bukan Perdana Menteri, bukan doktor pakar. Al-Kayyisu pertama, mandana nafsahu. Orang yang sentiasa dana ni muhasabah. Sentiasa muhasabah dirinya. Apa maksud muhasabah? Ha? Cek apa ni? Bila? Yalah, masa hidup tu waktu bila? Sebelum beramal ke lepas beramal? Sebelum beramal. Ada orang muhasabah selepas buat kan? Tak. Orang yang cerdik dia muhasabah sebelum buat dia. Aku nak buat ni. Betul ke salah? Dosa kepala. Sama tak dengan Nabi? Muhasabah. Kalau tak sama, dia tinggal. Kalau dosa, dia tinggal. Kalau betul-betul betul dan sunnah Nabi, dia buat. Lepas dia buat, dia muhasabah lagi. Ikhlas tak aku buat tadi? Bila tak ikhlas, dia betulkan untuk yang akan datang. Satu. Yang kedua, orang yang cerdik kata Nabi ialah wa'amilah, yang sentiasa beramal. 5, untuk apa yang selepas kematian. Ya Allah. Anak kita main game. Game tu untuk masa hidup ke masa lepas mati? Masa untuk hidup. Ada tak main game untuk apa? Untuk akhirat, Ustaz? Kan, tak ada. Yang orang duk sibuk, perempuan-perempuan muslimat kan, sibuk dengan resipi memasak. Untuk selepas mati ke sebelum mati? Tapi yang itu mungkinlah yang share pasal masak-masak tu untuk hidup lah. Tapi kan kata orang kena share ilmu. Kena share ilmu untuk Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu memasak. Maksudnya dia meninggalkan ilmu untuk orang lain buat ikut maksudnya ilmu kebaikan memasak tu lah. Yelah, kebaikan memasak. Lepas tu, lepas masak, makan. Kan? Lepas makan, buang ke bawa pergi ke kubur? Buang. Itu untuk sebelum mati lah tu. Itu sebelum mati lah tu. Maksudnya apa yang kita buat, kita kena check balik tujuannya tu. Ya. Apa. Kalau kita share cara memasak yang kita ikatkan dengan akhirat, apa dah? Saya share ni supaya kamu masak untuk isteri, untuk suami kamu ada anak, supaya masakan sedap dan supaya suami bila tengok kamu gembira, dan sebab suami tengok muka kamu gembira sebab masak sedap, kamu isteri yang soleh, dapat masuk syurga. Kaitkan dengan syurga. Okey? Maksudnya niat tu kena ada lah. Ya mesti. Kalau misal kata share, aku nak follow banyak ni. Tak ada. Itu dia panggil apa? Qablan. Ramai orang buat apa-apa untuk sebelum hidup. Kerja keras supaya apa? Nak besarkan rumah. Sebesar rumah selepas mati ke tak? Dia bekerja keras, rumah tak besar. Orang tanya, rumah kamu dah okey, kenapa kerja keras? Aku nak besarkan kubur aku. Itu ba'dal maut. Caranya apa? Aku nak bersedekah. Boleh faham? Aku belajar memasak untuk apa? Untuk masak banyak-banyak nak bagi pada anak yatim. Itu ba'dal maut. Boleh faham?
Okey? Jadi bagi soalan ni pada anak-anak dan bagi jawapan. Tengok dia jawab apa. Apa jawapannya? Tapi pasal yang itu siapa yang paling cerdik tu, maksudnya bila macam kalau anak yang dah lepas SPM tu, kita nak twist balik untuk dia selalu ingat mati. Maksudnya untuk ke jalan yang supaya dia faham lah tujuan hidup tu sekarang apa. Sebenarnya sangat susah lah juga nak twist balik dia punya penerimaan. Macam anak-anak kecil mungkin boleh kita tukar dia punya target tu lah. Maksudnya kita kejar kepada akhirat dan dunia ni kita macam yang kedua lah. Maksudnya hanya di tangan. Yang itu mudah. Tapi untuk yang dah balik, bila kita nak twist tu macam mana Ustaz? Sebab sekarang dugaan memang banyak lah. Okey. Saya nak tanya, kebanyakan sahabat-sahabat Nabi sebelum dia masuk Islam, dia percaya tak pada hari akhirat? Matlamat dia ni juga kan? ABCD kan, betul? Dan masa Nabi sampaikan cerita tentang hari akhirat, dia budak-budak ke dah balik? Berapa umur mereka? Tapi Nabi dapat ubah tak? Jadi bukan masalah budak balik ke dah tua. Masalah apa tu? Penyampaian dan sumbernya. Silibusnya. Kita kadang-kadang membeberkan satu ayat Quran pun tak ada. Jadi dalam kepala budak, apa mak aku cakap ni? Cuba baca satu ayat Quran sikit. Lahir mak aku ni. Ini ayat Quran ni tak boleh main-main, kan? Ini membeber je. Bila ni kamu nak mati besok? Apa ayat Quran mak? Halah, dengarlah cakap mak. Dia tak masuk. Dia kena Quran. Nabi boleh ubah hati sahabat walaupun dah tua, kan? Ada umur 40, ada umur 60 dengan Quran. Kerana Allah dah cakap dalam surah Qaf, fazakir bil Quran man yakhafu wa'id. Ini kesilapan besar kita ni. Di sekolah, di rumah, di sekolah agama, kita tak memperingatkan anak-anak pelajar dengan Al-Quran. Allah kata apa? Fazakir. Berilah peringatan. Dengan apa? Bil Quran. Bukan dengan ayat kamu. Bukan dengan ulama. Dengan Quran. Tapi Quran akan berkesan kepada siapa? Man yakhafu wa'id. Orang yang takut pada amaran Allah. Makna dia kenal Allah, dia yakin pada hari akhirat. Quran ini memberi kesan. Ini yang boleh bergetar hati, boleh menekat iman, boleh pensan, boleh mati. Bila dia kenal Allah, dia yakin pada hari akhirat. Boleh? You cakap betul Ustaz. Pagi tadi aku cakap dengan orang tua tu, pasal Al-Quran sikit. Dia tak apa. Nanti kita ada ayat ni. Kenapa Quran tak masuk? Jadi sabar. Ada ayat seterusnya. Okey. Kemudian Allah kata, masa dah habis. Wa ma yukazib, sikit lagi. Wa ma yukazibu, dan tidak mendustakannya. Tidak mendustakannya. Mendustakan apa ni? Allah nak beritahu pula. Subhanallah. Bila kita baca ayat Al-Quran kan kita sangat rasa rahmatnya Allah kepada kita. Walaupun Allah bagi amaran, walaupun Allah bagi ancaman, tapi Allah bagi tahu penyakit dan Allah bagi tahu ubatnya. Ni, penyakit mutaffifin, penyakit suka ambil hak orang. Puncanya apa? Tak beriman dengan hari akhirat. Ini penyakit. Dan sekarang Allah bagi tahu ubatnya apa? Macam mana nak rawat ni? Wa ma yukazibu, dan tidak ada yang mendustakannya, iaitu dengan hari akhirat, dengannya, illa, kecuali kullu, setiap mu'tadin, orang yang melampau. Siapa yang melampau? Macam ni, melampau ni, ini batas dia, batas agama kan? Batas agama. Hak dia. Tapi dia, ini batas agama, setakat ni je. Tapi dia menjangkau. Ini haram. Yang ni halal.
Bila dia buat benda haram je, dia panggil apa? Mu'tadin. Allah suruh sembah Allah, tapi dia sembah nafsu. Mu'tadin. Allah suruh sembah Allah, tapi dia sembah duit. Mu'tadin. Kemudian asim, yang banyak dosa. Boleh faham? Iza itu telah yang banyak buat dosa. Kesannya apa? Bila dia banyak buat dosa, bila dia melampau, apa kesannya? Ini penghalang Allah beritahu. Iza, apabila tutla dibaca alaihi ke atasnya ayatuna, ayat-ayat kami. Apa mereka kata? Qala, dia berkata, asatir jamak kepada usturah, cerita dongeng. Awalin, orang-orang dahulu. Apa makna cerita dongeng? Cerita rekaan. Dan cerita rekaan tu daripada siapa? Ni, awalin. Orang dahulu. Jadi sebenarnya dia nak tuduh apa ni? Orang musyrikin yang tak percaya pada hari akhirat. Dia kata Muhammad ni bawa cerita, bukan cerita benar, bukan daripada Allah, tapi dia kutip daripada orang dahulu. Muhammad dengar daripada orang Nasrani, itu tuduhanlah. Kemudian dia pun dapat buat satu Quran. Sebenarnya itu hanyalah cerita dongeng. Boleh faham? Dan bila dia kata cerita dongeng, maksudnya apa tu? Apa maksud? Bila dia tuduh Quran cerita dongeng. Ayalah, dia tak percaya. Dia tak percaya, tapi dia tuduh itu cerita dongeng. Kenapa perkataan itu digunakan? Kita, contoh dalam masyarakat kita, ada tak cerita dongeng? Apa dia contoh? Apa contoh cerita dongeng? Bahasa Melayu, Abu Nawas. Angang-angang majlis kan? Ada tak cerita Abu Nawas, cerita angang-angang majlis jadi silibus di sekolah? Ada? Ada ke? Ni tadika kat mana ni? Tapi sekolah rendah tak ada kan? Pak Pandey kan? Nujum Pak Belalang kan? Cerita dongeng kan? Dia tak akan dijadikan silibus. Sebab apa? Cerita dongeng. Kalau tadika jadikan memang cerita, tadika tu cerita dongeng. Boleh faham? Bila dan mak pun bila nak tidur ke anak, dia buat cerita benar ke cerita dongeng? Sebab apa? Kenapa mak suka buat cerita dongeng untuk tidur ke anak? Tahu tak sebab apa? Sebab mak tahu mak tak ada cerita yang benar. Itu je cerita dia. Kenapa dia dapat cerita dongeng? Cerita dongeng daripada mak bapak dia dulu. Dia masa kecil pun mak bapak cerita-cerita yang sama. Dari turun-temurun. 7 keturunan. Cerita Abu Nawas. Boleh faham? Kena cerita yang benar je lah, Ustaz. Ya. Satu lagi, kita tahu tak apa sebab mak cerita-cerita dongeng untuk anak tidurkan? Apa tujuan dia? Untuk anak ambil pengajaran ke untuk anak tidur? Makna cerita tu tak ada faedah langsung, betul tak? Kalau ada faedah, dia bukan cerita masa nak tidur, dia cerita waktu pagi, fresh kan? Ya Allah, begitulah anggapan orang musyrikin. Quran ni cerita dongeng. Kalau nak baca juga, untuk tidur, untuk halau jin, untuk halau syaitan kan? Untuk hiaskan rumah, betul? Sebab dia cerita dongeng. Ada tak pandangan orang Islam dalam masyarakat kita, dia tak kata cerita dongeng, tapi tindakannya seolah Quran tu cerita dongeng. Ada tak? Ada. Buktinya apa? Dia baca tak nak ambil pengajaran. Bila kamu tak nak ambil pengajaran, seolah kamu anggap cerita Quran ni cerita sekadar untuk baca je. Pengajaran tak perlu. Betul tak? Alangkah ramainya. Apa punca? Ni yang kelas tadabbur pun tak nak datang kan? Saya nak taranum je.
Kenapa tak nak datang tadabbur? Alah, dia tak kata cerita dongeng. Tapi tindakannya seolah menggambarkan Quran, tak perlu dia ambil pengajaran. Kenapa? Seumpama cerita dongeng. Kan? Kat rumah dia penuh ayat Quran. Bila tanya ni ayat apa, surah apa? Tak tahu. Apa maksud? Tak tahu. Seumpama cerita dongeng. Hanya untuk perhiasan je. Jadi punca orang begitu. Kita habiskan ayat ni. Kalla. Sekali-kali tidak. Tadi kita ada jumpa kalla. Apa makna kalla? Apa makna kalla tadi? Jangan enggak cerita kalla, cerita dongeng sampai tak ingat. Kalla makna pertama haqqan, benarlah. Ataupun makna yang kedua kalimah radi'in, iaitu Allah nak menempelak dengan menafikan apa yang mereka dakwa sebelum tu. Mereka dakwa apa? Mereka dakwa Quran cerita dongeng. Maka Allah kata apa? Kala. Sekali-kali tidak. Quran bukan cerita dongeng. Bukan cerita dongeng. Habis, kenapa mereka kata cerita dongeng? Bahkan, ran. Apa makna ran? Ran ni makna? Ran. Karat. Karat biru ke karat hijau? Ke karat merah? Sekarang banyak warna kan? Ada merah, ada hijau, ada biru. Ada oranye kan? Ada biru muda. Karat apa ni? Tu karat rambut. Yang hijau biru tu ya, Ustaz? Bukan. Itu karat pati. Jadi ra ni penutup ataupun hijab ataupun karat. Allah kata sekali-kali tidak. Quran bukan cerita dongeng, tapi masalah apa dah? Ran, ada tutupan. Ala qulubihim, atas hati mereka. Hati mereka ada tutupan, ada hijab, sehingga mereka tak nampak apa? Tak nampak Quran tu hudan lil muttaqin. Quran tu syifa, Quran tu rahmat. Yang dia nampak cerita dongeng je, sekadar baca sudahlah. Punca tak nampak, ada penutup di hati. Okey, apa punca penutup tu? Apa punca karat? Bima makanu, puncanya ialah apa yang adalah dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ayat ni cukup jelas. Allah bagi tahu apa ni? Punca utama orang tak nak faham Quran, punca utama tak nak tadabbur, tak berminat langsung, kan? Tak masuk langsung. Dengar je tadabbur, tak apalah. Puncanya ialah dosa. Puncanya ialah dosa. Maknanya, kalau saya kata, semua yang tak nak faham Al-Quran, semua yang tak suka nak tadabbur Al-Quran, semuanya adalah orang yang berdosa. Setuju tak? Setuju. Sebab ini kenyataan daripada Al-Quran. Allah yang beritahu. Bila ada dosa, tak nampak hudan, tak nampak rahmat, tak nampak syifa. Yang nampak ialah tarannum, tajwid, pahala, halau hantu. Kan? Okey? Jadi Ustaz, macam mana saya nak tadabbur dan betul-betul masuk? Jawapan saya, bertobatlah. Kamu ada dosa. Ustaz, saya dah tak ada dosa sebab balik Mekah ni. Saya ada tutup aurat kan? Tapi ada yang tadabbur Al-Quran pun tak dengar cakap suami. Maki suami. Sebab itulah tadabbur tak masuk dalam hati kamu. Ada yang tadabbur Al-Quran tapi masih panas barang. Mana Quran tak masuk. Kenapa? Kamu belajar dalam keadaan hati kamu ada karat. Kamu tak bertobat. Kadang-kadang buka aurat belajar tadabbur. Mana nak masuk? Kadang-kadang derhaka pada suami, tinggikan suara pada suami. Tadabbur 5 tahun, perangai macam itulah panah barang. 2 kali 5 dengan suami. Suami baik sikit. Sebab apa? Panah barang. Yalah sebab dia tak belajar tadabbur. Yang kamu belajar tadabbur, panas barang juga. Siapa lebih teruk? Boleh tak? Saya nak beritahu sekali lagi. Peringatan untuk diri saya, anak-anak saya dan semua.
Semua yang tak nak baca Quran sampai faham, percayalah, yakinlah orang ni sedang dalam dosa. Orang ni ada ran dalam hatinya. Orang ni banyak kesalahannya. Sehinggalah dia sentiasa seronok nak baca Quran. Seronok nak tadabbur siang malam. Rasa tak pernah puas. Maka orang ni dah bertaubat dan ran telah hilang. Dan saya nak ulang lagi kata-kata kata-kata Uthman bin Affan. Apa kata Uthman bin Affan? Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Subhanallah. Tengok orang yang tadabbur Al-Quran, orang yang menjiwai Al-Quran, orang yang menghayati Al-Quran dalam kehidupannya. Siapa ni? Uthman bin Affan. Apa kata dia? Lau tahurat. Jikalau, tahurat apa makna? Suci, bersih. Taharah. Jikalau suci bersih kulubuna, hati-hati kami. Ni. Ran ala qulub. Kalau hati kami bersih, tidak ada ran, apa berlaku? Ma syabi'at min kalamillah. Hati-hati ini tidak akan kenyang, tidak akan puas daripada kata-kata Allah. Sentiasa nak baca, habis satu juzuk nak baca, tak puas. Bila tu? Bila hati suci, bila hati tidak ada ran. Kalau baca je nak berhenti, baca 2 muka surat rasa puas dah. Petang tak baca dah, malam tak baca. Kenapa? Saya baca pagi je. Hati kamu ada ran. Mana mungkin kamu makan pagi, petang, siang, malam, kan? Tiba-tiba Quran yang lebih mahal, lebih bernilai daripada Quran, kamu makan 1 kali saja, pagi. Mana hati kamu masih ada ran. Dan kita tahu tak, Uthman bin Affan yang mengucapkan kata-kata ni, tahu tak dia khatam berapa kali? 1 minggu sekali khatam. Hati para sahabat suci bersih. Quran tu bermain di bibir. Imam Syafi'i pun khatam sekali sehari. Bulan Ramadan 2 kali. Kenapa? Sebab hati dia suci bersih. Tidak ada ran. Boleh? Semoga ayat ni betul-betul memberi syifa, merawat hati kita. Quran adalah syifa. Tapi kalau kita tak faham dan hati kita kotor, Quran tak akan menjadi syifa dan rahmat kepada kita. Cukup setakat tu. Ustaz mahu ulang sekejap matan hadis Nabi. Tu, saya dah tulis. Saya ulang baca. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Adakah kita tak boleh beramal? Kenapa pula? Wajib beramal. Jadi apa maksud soalan ni? Wajib beramal, bukan tak boleh. Tak jadi 90% macam Osman pun, dapat 50% pun jadilah. Kenapa dia letak target 50? Kalau tak dapat 50, dapatlah 10. Letaklah target 100. Kalau tak dapat 100, dapatlah 80. Tak ada 80, 70. Target kena tinggi, kan? Ada tak anak kita target SPM 2A pun okey? Ada? Tak ada. Target dia 15A. Cita-cita kena tinggi, ya. Di syurga nanti, soalan. Di syurga nanti, adakah kita akan runsing? Orang yang kita sayang tak dapat masuk syurga. Tak, bila dah masuk syurga, Allah sebut dalam Quran, Allah dah cabut ghilan, rasa dengki, rasa risau, sedih, duka cita, semua tak ada. Sebab apa? Sebab syurga ni bukan tempat bersedih. Syurga tempat balasan, tempat manusia berseronok 24 jam sampai bila-bila. Jadi supaya ahli syurga sentiasa gembira, Allah cabut buang. Sedih tak ada, risau tak ada, takut pun tak ada, semua tak ada.
Kalau masih ada, dia tak akan bahagia dalam surga. Di padang mahsyar, ya ada rasa lagi. Tapi bila masuk, dah tak ada. Bagaimana nak menggalakkan seseorang membaca Quran dan tadabbur? Bagi video yang tadi. Nanti kita minta admin potong video tu, hantar pada semua orang. Jika kita sudah bertobat dan minta ampun kepada Allah, adakah dalam kitab amalan kita nanti di akhirat hapuskan semua amalan buruk? Ya. Bila kita bertobat daripada semua dosa, semua Allah padam, delete semua. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, sabda Nabi SAW, At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Maksud dia, orang yang bertobat daripada dosa, kaman seperti orang yang la zambalahu, yang tidak ada dosa baginya, bersih. Bila dia bertobat, nasuha. Tapi kalau dia bertobat kemudian lama tu dia buat, itu dosa barulah, kira dosa baru. Contohnya macam yang bunuh 100 orang, bila dia bertobat dia ahli syurga. Allah tak ambil kira dosa dia membunuh 1 orang. InsyaAllah. Target nak beramal macam isteri Nabi? Tak, target nak beramal macam Nabi. Macam Nabi. Bukan macam isteri Nabi. Sebab ikutan kita isteri Nabi ke Nabi? Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah kata, pastilah sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah, bukan pada isteri dia, ikutan yang terbaik. Soalan, semakin hari-hari tadabbur semakin kurang sabar. Apakah maksud tadabbur tak masuk? Rasa ya kok. Semakin tadabbur semakin kurang sabar. Tadabbur tak masuk lah tu. Kenapa tak masuk? Jawapannya ayat tadi. Tak payah pusing-pusing, tak payah jumpa pakar sekretari. Allah adalah Tuhan yang mencipta kita dan Allah tahu di mana masalah kita. Allah kata dosa. Semua masalah berpunca daripada dosa. Macam mana nak bantu jiran yang buat kerja-kerja khurafat, bomoh? Jiran bagi tahu boleh mengumbati orang tapi solat Jumaat pun tak pergi. Bagilah video saya. Saya pun susah nak cakap. Ataupun bagi alamat dia, nombor telefon, kalau free saya pergi ziarah dia. Istilah taubat. Taubat daripada tabah makna dia raja'ah. Tabah ni makna raja'ah. Apa makna raja'ah? Kembali. Maknanya bila dia bertaubat dia mesti kembali kepada Allah dengan cara tinggal dosa dan melakukan ketaatan. Kalau dia tinggal dosa tapi tak melakukan ketaatan, mana dia belum kembali kepada Allah. Ustaz, orang dewasa yang tak pandai Al-Quran, yang mana dia perlu utamakan? Belajar tajwid Al-Quran ataupun tadabbur Al-Quran yang paling utama? Di samping tu betulkan bacaan tajwid dia, tapi yang perlu difokuskan ialah tadabbur Al-Quran. Sebab manusia ni boleh berubah, boleh kenal Tuhan, boleh mentaati perintah Allah bila dia faham Al-Quran. Kalau setakat betul bacaan, dia tak akan mengubah apa-apa. Antara orang yang mendapat perlindungan daripada mahsyar kelak ialah orang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Adakah hanya untuk lelaki sahaja? Tak, tengoklah kelebihan amal itu untuk siapa. Kalau solat berjemaah itu untuk lelaki, maka untuk lelaki lah. Tapi kalau dalam 7 golongan yang Allah kata dapat perlindungan bayangan daripada arasy Allah di hari akhirat,
Antaranya Allah kata orang yang beribadat daripada kecil, itu masuk lelaki perempuan. Orang yang berzikir sampai menangis, itu umum, lelaki dan perempuan. Orang yang bersedekah tangan kanan sehingga tangan kiri tidak tahu, itu umum. Tapi kalau hati tergantung kepada masjid, itu lebih kepada untuk lelaki. Sebab yang wajib ke masjid adalah lelaki. Wallahu a'lam. Bagaimana salat taubat cara Rasulullah? Nabi kata dalam satu hadis, siapa yang berdosa, kemudian dia berwuduk, kemudian dia salat 2 rakaat. Kemudian lepas salat dia beristighfar, maka Allah akan ampunkan dosa. Nabi sebut simple je, solat 2 rakaat. Jadi tak perlu kita menyusahkan apa yang Nabi permudahkan. Solat 2 rakaat macam biasa. Yang penting jangan fokus pada solat. Yang penting fokus pada apa? Taubat tu. Kadang-kadang solat tu baca macam-macam. Ayat kursi 7 kali. 3 kul 33 kali. Tapi tak taubat nasuha. Ya. Tolong share supaya semakin ramai dapat faedah daripada tadabbur Al-Quran. Satu orang share kepada 10 kan? Kalau daripada 800 kali 10, berapa banyak dah? Dan itu termasuk dalam ilmu yang bermanfaat. Kita nak bercakap tak pandai. Kalau bercakap pun orang tak percaya. Dan orang kata ustazah jadian kan? Jadi kita hantar link je. Kita share je. Okey, dalam keadaan, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Dalam keadaan kami yang tidak memahami Al-Quran dan tak dapat membezakan amalan-amalan sunnah dan tak sunnah, adakah kami tidak tergolong dalam anak yang soleh? Tak. Kita tak faham Quran dan tak faham sunnah. Apa kita buat? Kalau kita tahu kita tak faham Quran dan tak faham sunnah, kita belajar. Maka proses kita belajar itu ialah proses untuk menjadi anak yang soleh lah. Kan? Dia tak ada orang yang tiba-tiba jadi soleh kan. Dia mesti ada proses belajar. Sebab tu ayat pertama turun, Iqra, baca. Baca tu makna belajar. Dan Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Ilmu apa ni? Ilmu agama, tadabbur Al-Quran dan sunnah. Maka sebenar Allah kata, Nabi kata, Allah akan permudahkan jalannya ke syurga. Ya Allah. Berapa ramai yang mak bapak bekerja keras. Bila tahu jalan ni mudah untuk anak dia dapat 18A SPM. Jalan ni mudah untuk anak dia masuk ke universiti. Mak bapak akan buat apa saja. Padahal baru nak masuk universiti. Yang ni Nabi kata apa? Allah permudah jalan ke syurga, bukan universiti. Tapi tak ramai yang belajar agama. Tak ramai yang tadabbur Al-Quran. Apa cara ataupun ikhtiar kita untuk menjauhkan hati daripada ran? Soalan ni, kalau dia tak ada, dengan tadabbur tadi, dia tak akan tanya soalan. Apa soalan? Apa cara ataupun ikhtiar untuk menjauhkan hati kita daripada ran? Allah dah bagi tahu. Ran tu apa? Tutupan. Berpunca daripada apa? Dosa. Jadi kalau nak hilang ran, kena bertaubat. Sebagaimana kata Osman, kalau hati-hati manusia bersih daripada dosa, manusia tak akan pernah puas dan jemu membaca dan tadabbur Al-Quran. Pagi baca, tengah hari baca, petang baca, malam baca. Sebagaimana Nabi dan para sahabat. Bila baca sekali-sekala ataupun baca waktu tertentu je, mana hati kita tidak bersih dan ada ran. Biasanya suri rumah agak sibuk untuk menguruskan rumah tangga. Bukan agak sibuk, memang sibuk. Saya pun ada suri rumah juga kat rumah. Biasanya masa untuk tadabbur adalah sementara menunggu salat fardu, lebih kurang 2 jam sehari. Masih tak cukup ke? Subhanallah. Saya nak ulang soalan. Biasanya suri rumah agak sibuk menguruskan rumah tangga. Biasanya masa untuk tadabbur adalah sementara menunggu salat fardu, lebih kurang 2 jam sehari. Masih tak cukup ke? Dia masih tak cukup ke kalau 2 jam? Saya nak tanya, kita urus rumah, buat kerja rumah berapa jam? Berapa jam? Oh, tak ada masa.
Kalau kita ambil masa untuk urus rumah dan masak dan semuanya, katalah 4 jam kan? 4 jam kita habiskan masa untuk rumah. Tiba-tiba untuk memastikan rumah kita di syurga yang kekal abadi hanya bagi 2 jam. Logik ke tak? Ya Allah. Soalan ni tak patut ditanya ni. Sepatut tukar soalan. Ustaz, setiap hari saya tadabbur. Jadi ada masa setengah jam je nak urus rumah. Cukup tak setengah jam untuk urus rumah? Sepatut soalan macam tu. Betul tak? Betul. Bila matlamat kita hidup untuk dunia, maka kita mesti bagi lebih masa untuk dunia. Maka timbullah soalan, cukup tak 1 jam untuk akhirat? Sebab matlamat kita bukan akhirat. Kalau kita letak matlamat akhirat, kita tak akan tanya, aku mesti baca, ada masa baca. Kadang-kadang terlupa nak kemas rumah. Sebab apa? Target akhirat. Okey kan? Tapi ramai tak urus rumah sampai terlupa nak baca Al-Quran. Ramai tak? Sebab matlamatnya dunia. Waktu Nabi dan sahabat, Quran ni bermain di bibir. Pagi, petang, siang, malam. Hidup mereka dengan Quran. Akhlak mereka Al-Quran. Pergi berjihad kerana Quran. Pergi bekerja kerana Quran. Pergi ke masjid kerana Quran. Berjalan di mana-mana kerana Quran yang suruh. Jadi hidup mereka kerana Quran dan untuk Allah. Ada video ustaz yang kata baca Quran tak faham pun tak apa. Orang ramai pun share video tu. Tak, kita suka quote kata-kata ustaz. Tapi jarang sekali kita quote kata-kata pencipta kita. Apa pencipta kita kata bila orang tak faham Quran? Saya pun tak faham. Ustaz ni cakap tak faham Quran pun tak apa. Dia tahu tak apa Allah kata kepada orang tak faham Quran? Dia tahu ke tak? Allah kata dalam surah Muhammad ayat 24 kan? Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tak tadabbur? Tadabbur apa makna? Menghayati Al-Quran. Kenapa mereka tak tadabbur? Allah tanya tu bukan nak jawapan. Allah nak mencela. Am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati mereka dah terkunci sampai mereka tak nak faham. Kata ulama ayat ni Allah nak mencela orang yang tak tadabbur Al-Quran. Tiba-tiba ustaz kata tak faham pun tak apa. Siapa kamu? Kamu nak menilai ayat Allah, bukan ayat kamu. Kalau nak menilai ayat Allah, bagi Allah sendiri menilai. Dia lebih tahu. Dan Allah kata banyak dalam Quran, orang yang bawa kitab tapi tak faham seperti keledai. Itu Allah nak mencela. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata orang yang tak faham Quran, Allah gelarkan dia ummiyun, orang buta huruf. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Allah kata ada sebahagian ahli kitab ummiyun, buta huruf. Siapa buta huruf? Bukan tak boleh membaca, bukan tak boleh menulis, bukan. Ummiyun di sini ialah la ya'lamunal kitab. Mereka tak faham kitab. Maka Allah kata kamu ni macam orang buta huruf. Sebab apa? Orang buta huruf tak ada ilmu sebab dia tak boleh membaca. Kamu boleh membaca tapi tak faham juga Quran. Sama dengan orang buta huruf. Macam mana nak bantu dah? Ustaz, dalam Quran ada sebut bila tiba hari kiamat putus ikatan persaudaraan dan kita sendirian. Betul ke? Jika saya tersilap, ya. Dalam surah Allah kata fala ansabalahum. Boleh buka surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-101. Muka surat 348. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzin
wala yatasaalun. Apabila ditiup fisur sangkakala, maka Allah kata fala ansaba bainahum. Maka tidak ada ansab. Ansab ni jamak kepada nasab. Apa makna nasab? Keturunan. Yauma izin, pada hari itu. Wala yatasaalu, dan mereka tidak saling bertanya. Tak ada siapa nak tanya siapa dah. Okey, ayat ni Allah kata fala ansab, tidak ada keturunan dah. Ada ulama mengatakan tidak ada keturunan ni maknanya ialah setiap orang sibuk dengan urusan sendiri seolah dia tak ada saudara mara. Sebab apa? Dalam surah Abasa Allah kata yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Pada hari itu seseorang lari daripada saudaranya. Makna Allah sebut ada saudara. Wa ummihi, dan lari daripada maknya, wa abihi, dan daripada bapaknya, wa sahibati, dan lari daripada isteri, wa bani, dan anak. Kalau ayat tu menunjukkan hubungan tu masih ada. Tapi dalam surah Al-Mu'minun ulama kata lebih kepada apa? Putus hubungan, iaitu tak ada siapa yang boleh tolong kamu. Walaupun dia bapa, walaupun dia anak. Wallahu a'lam. Saya kecewa dan banyak kali saya bagi soalan, ustaz tak jawab. Saya pun kecewa sebab anda mudah kecewa. Anda adalah bersabar. Kadang-kadang Allah nak uji penanya tu kan. Saya bukan pilih, saya bukan tahu siapa bertanya ni. Jadi fasbir sabran jamila. Saya lagi kecewa bila pelajar yang belajar tadabbur tak sabar. Yang kecewa ni boleh tak PM saya? Saya pun tak tahu siapa ni. Boleh PM saya. Kita berhenti setakat ni, dan rasanya lepas ni ada lagi banyak soalan yang saya tak boleh jawab. Saya harap jangan kecewa sebab masa saya pun terhad. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.